Okey, dah boleh kah? Sudah boleh. Okey, alhamdulillah lah ya. Tadi lari kan? Lari. Sekarang okey, kita mulakan terus. Kita mulakan kembali. Boleh? Boleh kita mulakan kembali. Balik. Yang lain tolong tutup mic. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka saya pula tak apa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan balik ya, kerana tadi ada gangguan. Sekarang kita mulakan satu mukadimah untuk menyatakan kelebihan berfikir, iaitu menjalankan hati. Menjalankan hati pada pekerjaan kerana menuntut yang baik atau yang terlebih baik. Jadi menjalankan hati kita. Allahu Akbar, dah clear pula lagi. Apa masalah dia lagi? Tadi itu terang je. Tadi itu terang sahaja, bergetar lagi. Kita tunggulah, mungkin ada apa tu. Okey, sekarang macam mana? Okey. Hilang timbul Ustazah. Bergema. Timbul lah. Hilang timbul. Apa sebenarnya? Apa masalah Okey, bolehkah? Okey. Alhamdulillah. Okeylah. Mudah-mudahlah kita gunakan kesempatan ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu menyatakan kelebihan berfikir. Menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik. Ya. Menjalankan hati kita untuk memperhatikan pekerjaan kerana kita mencari yang baik ataupun yang terbaik. Jadi kita suruh otak kita berjalan untuk mencari apa yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam amal dan ibadah kita. Kemudian kerana kata dia firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Awalam yanzuru, adakah mereka tidak memperhatikan? Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Yang lain tu tolong tutup mic ya. Ada siapa yang belum tutup mic ni? Ini siapa yang tak tahu tutup mic, tolong tutup mic-nya. Kak Kia, mic nak tutup. Itulah bunyi-bunyi dia. Okey, jadi awalam yanzuru, adakah mereka tidak memperhatikan? Mereka di situ maksudnya adalah orang kafir Quraisy, fi malakutis samawati wal ard, tentang kerajaan atau pemilik daripada kerajaan langit dan bumi. Langitnya langit 7 petala langit dan juga bumi. Kemudian wa ma khalaqallah, dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Tak adakah mereka perhatikan? Min syai'in, tentang sesuatu. Apa yang diciptakan oleh Allah tentang sesuatu yang ajaib, yang gaib, yang indah. Kemudian wa an asa, dan boleh jadi barang yang di dalam keduanya, dan pada barang yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala daripada suatu, asal daripada sesuatu, dan pada keadaan yang hampir ajal mereka. Jadi kalau kita baca makna yang di sini tak faham kita ya. Jadi wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang diciptakan oleh Allah daripada segala sesuatu yang indah, yang ajaib. Wa an asa, dan boleh jadi kemungkinan an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, kemungkinan ataupun boleh jadi ajal mereka sudah dekat.
Jadi kalau umpamanya mereka perhatikan keadaan langit dan di bumi ada benda yang dulunya hidup sudah mati, yang dulu kecil dah besar. Dan boleh jadi kalau mereka berfikir mungkin mereka akan sampai pula ke ajal mereka. Okey, yakni jika memikir mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya, niscaya dapatlah mereka petunjuk padanya atas hikmah Allah Ta'ala dan kamalnya Allah. Kamal tu maknanya sempurna. Jadi bagaimana bijaksananya Allah, iaitu hikmah tu maknanya bijaksana. Jadi bagaimana bijaksananya Allah dalam mengatur dan mencipta alam, dan kemudian bagaimana kamalnya kudratnya, bagaimana sempurnanya kudrat Allah kalau mereka perhatikan. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan yang hampir ajal mereka itu, jadi kalau terfikir bahawa ajal mereka dah dekat, maka putuslah angan-angan mereka, angan-angan cita mereka itu. Mereka bersegera kepada beriman dan beramal soleh. Jadi kalau dia perhatikan keadaan alam, keindahan alam, maka dia akan terfikir tentang indahnya penciptanya, hebatnya, hikmahnya pencipta dan sempurnanya dia. Dan kemudian kalau dia terfikir tentang ajalnya sudah hampir dekat, maka semua angan-angan, keinginan-keinginan mereka untuk dunia akan jadi hilang. Andai katalah kita dapat satu penyakit sikit je, kemudian pergi ke doktor, apa kata doktor? Umur kau ni mungkin hanya dalam 3 bulan je lagi. Berdasarkan penyakit kamu ni mungkin 3 bulan saja lagi. Maka kalau tinggal 3 bulan umur kita, adakah lagi kita nak terfikir pergi tidur di hotel, nak beli pakaian cantik, nak beli apa-apa? Rasanya hilang dah dunia kita, tak ada lagi terfikir. Yang terfikir bagi kita macam mana nak beribadah. Kita nak akan keluar dari rumah, bahkan mungkin ke masjid pun kita tak akan pergi. Kita akan di rumah aja membaca Quran, bersolat, berbuat yang baik. Mungkin itu saja. Jadi kalau orang tahu bahawa ajalnya sudah dekat, maka dia akan putus memikirkan masalah dunia. Artinya dia tak akan fikirkan lagi masalah dunia. Dia akan menjadi bertaubat dan menyediakan dirinya untuk akhirat. Dan kemudian dari riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, at-tafakkur fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkur fid dunya hijabun anil akhirah. At-tafakkur, berfikir. Kalau berfikir fil akhirah, tentang kehidupan akhirat, yurisul hikmah, akan mewarisi kebijaksanaan. Akan mewarisi kebijaksanaan. Kalau kita terfikir masalah akhirat, akan terwarislah kebijaksanaan kepada diri kita, iaitu kita dapat untuk menyediakan diri untuk akhirat kita, bukan untuk dunia yang sia-sia saja. Wa yuhyil qalba, dan menghidupkan hati. Jadi dia akan mewarisi hikmah kalau kita memikirkan akhirat, dan menghidupkan hati yang lalai. Hati yang lalai. Kemudian watafakkur fid dunya, kalau berfikir mengenai masalah dunia, hijabun anil akhirah, maka dia akan mendinding. Dia akan menjadi pendinding kepada pemikiran kita kepada akhirat. Jadi kalau fikir dunia, macam mana nak buat rumah yang cantik, macam mana nak buat ini semua, nak cantik, nak hebat, nak apa segala, maka terdindinglah kepikiran kita mengenai akhirat. Itu kata siapa? Kata daripada Abi Sulaiman, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi mana kita yang perlu kita fikirkan? Apakah kita nak mewarisi kehikmah,
kebijaksanaan dan menghidupkan hati kita, ataupun kita akan fikirkan dunia yang fana ni. Kalau kita fikirkan dunia yang fana ni, kita ingat jugalah umpamanya macam orang dulu. Dia buat koleksi ni, koleksi duit siling lah, koleksi stem, album stem lah, koleksi pen lah, koleksi pensil, macam-macam lah koleksi dia. Untuk dia fikirkan dunia. Tetapi kalau dia sudah dah dekat kepada akhirat, ada guna tak semua tu lagi? Tak ada guna lagi yang pen yang kita simpan macam-macam bentuk dia dengan harga yang macam-macam. Kemudian koleksi kapal terbang kita, koleksi macam-macam, tak ada guna, semuanya akan tinggal macam itu saja. Kerana benda ini benda fana, dan dia kalau kita fikirkan mengenai itu sahaja, maka terhalanglah pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, maka ubat, tu dia cakap lagi, ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada penyakit. Bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya. Ubat untuk penyakit yang lalai tadi, yang memikirkan dunia ini, akan ada ubatnya, kata dia. Dan bawahnya penyakit hati itu ialah lalai, maka ubatnya adalah berfikir. Penyakit hati lalai, ubatnya lah berfikir. Kerana fikir itu menerangkan mata hati kita tadi. Itu yang makanya di dalam hadis dinyatakan, kamu berfikir sesaat lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Ada tu, nanti kita teruskan. Ada ya. Okey. Jadi kerana fikir itu menerangkan mata hati. Dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Kalau kita berfikir, di situ barulah kita nampak apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi kalau kita fikirkan dunia saja, kita tidak ingat ini membazir, kita tak ingat. Kita nak tambah. Tapi kalau kita fikirkan akhirat, maka nampaklah ini membazirlah ni. Ini beginilah ni. Jadi dia akan tahu kita apa yang memberi manfaat dan apa yang memberi mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, dia akan menjadi rumah syaitan. Ingat ya, hati kalau tak berfikir mengenai akhirat, hati itu akan menjadi rumah syaitan, akan menjadi rumah nafsu. Akan menjadi rumah nafsu hati kita tu. Kerana tu kadang-kadang kalau kita fikirkan, kalau kita nak fikir mengenai akhirat, kita pergi ke pasar, bawahnya nampak tudung. Padahal kita sudah ada tudung yang sama. Tapi tudung tu tidak ada bunga, yang ini ada bunga, beli lagi. Rumah syaitan, rumah nafsu. Jadi kalau hati yang tidak berfikir, maka dia akan menjadi rumah syaitan dan menjadi rumah nafsu. Okey, dan bahwasanya lalai itu adalah pedang daripada syaitan. Lalai dari memikirkan akhirat itu, memikirkan keindahan langit, memikirkan pencipta itu adalah menjadi pedang syaitan. Kalau kita lalai, maka sangat siksalah bagi barang siapa yang jatuh ke atasnya. Yang jatuh dia kepada pedang syaitan tadi. Maka takutilah olehmu daripada lalai. Kerana bahwasanya daripada lalai itu ada 9 perkara. Bahwasanya yang terjadi daripada lalai, akibat daripada lalai itu ada 9. Apa akibatnya? 1, kita akan cinta kemuliaan. Cinta macam mana kita nak dimuliakan orang, macam mana kita nak dihormati oleh orang, macam mana kita nak famous, macam mana semuanya lah ya. Nak kemuliaan. Kadang-kadang untuk mengambil kemuliaan tu boleh jadi kita menganiaya orang. Yang kedua, akan menjadikan kita cinta harta. Akan menjadikan kita cinta harta kalau kita lalai. Kalau hati kita lalai, kita akan cinta kepada harta. Kemudian kita akan cinta kepada kekayaan, kasih akan kaya.
nak menjadi kaya. Dah ada satu rumah, nak beli lagi rumah. Dah ada satu kereta, nak beli lagi kereta. Nak beli yang baru, ada yang baru. Macam itulah. Ya, itu kalau kita lalai, hati kita lalai. Kemudian kasih akan kerajaan. Nak menjadi ada penguasa lah. Kasih pada kerajaan itu maknanya akan ingin menjadi penguasa yang punya kekuasaan. Kemudian kasih kepada pakaian. Pakaian kalau nak berjenama tak nak pakai. Yang keenam, kasih akan perempuan. Kalau lelaki, kasih dia akan perempuan. Dia cari perempuan lain pada isterinya yang sah ada di rumah. Tapi kerana dia lalai hati dia cari perempuan yang lain yang tidak sah bagi dia. Kemudian kasih akan isi rumah. Maksudnya perabot lah. Kasih kepada perabot rumah, macam mana nak datangkan perabot daripada Itali. Kalau umpamanya kusen yang macam mana. Itu ya. Kemudian kasih akan kenyang, nak makan sedap sahaja. Ya, bagi orang yang lalai hatinya macam mana makanan tu nak sedap saja. Dan kemudian kasih akan tidur. Dia tak mau berfikir. Itu akibat daripada hati yang lalai. Ya. Ada 9 perkara akibat daripada hati yang lalai. Dan bagi tiap-tiap satu daripadanya ada beberapa cawangan lagi. Ada apa cabang-cabang dia. Amat banyak. Dan lagi sabda Nabi SAW. Sabda Nabi, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Aqrabukum, akrab tu maknanya yang paling dekat. Itu isim tafdil, kalau kita sebut itu sebagai isim tafdil, iaitu yang paling dekat kamu minni daripadaku. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah yaumal qiyamah, di hari kiamat adalah aksarukum ju'an, yang banyak laparnya. Yang banyak laparnya. Jadi disuruh puasa. Tak mikirkan makan aja terus. Ya. Kalau kita tak puasa, teringat berapa kali nak makan. Sarapannya, jam 10-nya nak mengunyah pula. Jam 1-nya nak makan lagi. Jam 4 tu nak makan lagi. Petang pun, malam pun makan lagi. Ya. Asyik nak fikir makan je. Tapi kalau kita puasa, cuman yang terfikir apa untuk sahur, apa untuk buka puasa, itu je. Jadi 2 lah, kurang dah 3, 4 dah kurang dah. Pemikiran kita mengarah kepada tu. Ya Zain? Zain nak balik dah? Allahu Akbar. Tunggu sekejap ya, minta maaf ya. Ada cucu nak balik sekejap. Kasihannya lagi nenek dah jadi sempat yang ni, maaf. Jadi sempat ni. Jah Rukyah. Rambutan dah masak. Dia dah bulat. Dia bulat. Rambutan masak. Okey. Kalau ni seorang. Tak baik seorang kan. Boleh? Maaf ya. Tak ada buat macam mana. Siapa nak ajak? Ambillah semua keluar Zain, bawa. Tuan tidur kan motor kau ni lagi aku pergi. Dah ambil. Benang mungkin. Kita tanya. Nanti datang lagi ya Zain. Nenek terus kelas nenek je. Tak ada gangguan dia tadi.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya. Cucu saya nak balik, dia datang tadi sekejap. Okey, jadi kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum ju'an wa tafakkuran. Sedekat-dekat kamu ataupun yang paling dekat kamu padaku di hari kiamat adalah yang paling banyak dia merasa lapar dan banyak Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling banyak berfikir. Banyak lapar, banyak berfikir. Okey, dan pada satu riwayat yang terkenal lebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat ialah orang yang panjang laparnya dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Nah, itu ada pula dalam riwayat yang lain ya. Okay, jadi yang paling dekat, lebih afdal kamu kepada Allah, yang lebih afdal kepada Allah adalah orang yang banyak berfikirnya dan banyak laparnya. Kata Miqdad Ibnu Al-Aswad, masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mendengar aku akan dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Kata Abu Hurairah, ya. Berfikir satu saat lebih afdal daripada beribadah setahun. Kemudian masuk aku kepada Ibnu Abbas, anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas tu adalah pakcik Rasul. Dia masuk kepada Ibnu Abbas dan juga kepada bapaknya tu radhiyallahu anhuma, kata dia. Iaitu Abbas dengan anak dia. Maka aku dengar akan dia berkata, sabda Nabi SAW, berfikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Jadi kata Abu Hurairah, lebih afdal daripada beribadah 1 tahun. Kalau kata Ibnu Abbas dengan anak dia, berfikir satu saat lebih afdal daripada beribadah 70,000 tahun. 70 tahun. Bukan 70,000 ya. 70 tahun. Jadi 1:70. Kemudian masuk aku kepada Nabi SAW. Dia fikir, Abu Hurairah katakan, Nabi mengatakan ibadah berfikir satu saat sama ibadah setahun. Kalau Ibnu Abbas cakap berfikir sesaat sama dengan ibadah 70 tahun. Maka masuklah dia, Ibnu Aswad tadi, Miqdad tadi masuk kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi SAW. Maka aku kabarkan dia dengan demikian itu. Ya. Maka dia ceritakanlah, ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan bahawa berfikir satu saat sama dengan lebih baik daripada 1 tahun. Dan kemudian Ibnu Abbas cakap lebih baik daripada 70 tahun. Maka apa jawab Rasul? Benar mereka itu. Benar mereka itu. Seru olehmu akan mereka itu bagiku. Panggil mereka dua-dua tu. Panggil Abu Hurairah dan panggil Ibnu Abbas tadi. Kemudian maka aku seru akan mereka itu. Mereka itu sahabat Nabi semua kan. Maka bertanyalah Nabi SAW akan Abu Hurairah daripada fikirannya. Maka sembah ia, fikirku pada kejadian 7 petala langit dan bumi. Jadi Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang kau fikirkan wahai Abu Hurairah? Tentang apa kau fikirkan? Jawabnya, saya memikirkan tentang 7 petala langit dan bumi. Bagaimana kejadian langit ni, bagaimana indahnya kekuasaan Allah, bagaimana telitinya Allah. Maka jawab daripada Rasul, jadi dia ceritakan bahawa dia memikirkan tentang petala langit dan bumi. Maka sembah ia fikirku pada kejadian 7 petala langit. Maka sabdanya, fikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Jadi kalau berfikir mengenai alam sekitar, maka lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Ya. Kalau kita mikirkan keadaan alam, maka lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Dan sabdanya, turun atasku ayat Al-Quran. Kerugianlah bagi siapa yang membaca akan dia dan tiada mengambil fikiran padanya. Jadi ketika Rasul turunlah wahyu. Turun wahyu, maka wahyu mengatakan
turun wahyu kepadaku, kata Rasul, siap rugilah orang yang siapa membaca tapi dia tak mengambil fikir. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran tapi kita tak tadabbur, rugilah kita. Ya, rugilah kita. Orang yang membaca tapi tidak memikirkan, maka itu akan kerugian. Maka Rasulullah kerugianlah baginya diulang-ulang kata-kata tadi, ya. Diulang-ulang akan dia 10 kali, sampai 10 kali Rasul mengulang kata-kata. Rugilah dia, orang yang turun kepadanya, dia membaca tapi dia tidak memikirkan. Dia membaca tapi dia tak memikirkan, rugilah dia. Sampai 10 kali diulang-ulang oleh Rasul. Dan iaitu ayat apa yang diulang oleh Rasul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini surah Ali Imran ayat 190. 10 kali diulang-ulang Rasul ayat ini. Rugilah orang bila dia baca, dia praktik, dia baca tapi dia tak fikirkan. Diulang baca ayat ni sampai 10 kali. Yakni atas kamalnya atau kesempurnaannya kudrat Allah Ta'ala. Artinya dia tak fikirkan, dia baca ayat tu tapi dia tak fikirkan tentang kesempurnaan Allah bagi orang yang mempunyai akal. Yakni tiada dijadikan dia sia-sia juga. Akal tu dibagi oleh Allah untuk berfikir. Tetapi dia dah baca tapi dia tak ikut fikirkan. Dia dah tengok tapi dia tak fikirkan. Jadi maknanya dia sia-siakan nikmat Allah yang dibagi kepada dia. Jadi itulah dicakapkan yakni atas kamal tu sempurnanya kudrat Allah kepada orang yang dibagi dia akal tapi dia jadikan akal tu sia-sia. Jadi rugilah dia. Allah dah bagi dia sempurna. Umpamanya Allah dah bagi dia penglihatan tapi dia tak gunakan penglihatan tu dengan baik. Allah dah bagi dia boleh mendengar, dia tak gunakan dengan baik. Rugilah dia. Kemudian bertanya Nabi SAW kepada Abbas, kepada Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhu ataupun anhuma, radhiyallahu anhuma. Anhuma ni maknanya Abbas bin Abdul Muttalib dengan anak dia Ibnu Abbas, anak daripada Abbas ni yang dia Islam sejak daripada kecil. Dia sangat sahabat kecil daripada Rasulullah. Dia sepupu pada Rasul tapi kecil. Dia selalu ikut Rasul. Jadi Abbas dengan anaknya ni selalu mengikut Rasul. Jadi maka selalu disebut radhiyallahu anhuma. Allah meredai dua orang anak beranak tu. Macam itulah kira ya. Maka sembahnya. Jadi Rasulullah menanya, maka sembahnya apa? Dia jawab, fikirku pada mati dan huru-haranya. Aku memikirkan masalah kematian dan bagaimana dengan huru-hara kematian, bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, bagaimana dahsyatnya hari berhisab, titian sirat, neraka. Aku pikirkan mengenai masalah itu ya Rasulullah. Maka apa jawab Rasul? Maka sabdanya, fikir engkau afdal daripada ibadah 70 tahun. Jadi kalau kita memikirkan masalah akhirat, lebih baik daripada kita beribadah 70 tahun. Kalau fikir mengenai kejadian alam menjadi ciptaan Allah, lebih baik daripada beribadah 1 tahun, daripada solat beribadah 1 tahun. Jadi bagaimana bandingnya tu? Soalnya kalau kita fikirkan mengenai akhirat, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita akan berusaha untuk menambahkan persediaan kita untuk akhirat. Tapi kalau kita berfikir tentang dunia, mungkin macam mana nak mengambil manfaat daripada dunia, ya kita kaitkan dengan Allah, tapi kuranglah sikit untuk memikirkan masalah akhirat tu. Jadi fikir mengenai masalah dunia lebih baik daripada salat 1 tahun. Tapi kalau umpamanya berfikir mengenai masalah akhirat, lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Maka tiada berlawanan dua hadis tu. Jadi hadis tu tak berlawanan ya. Kenapa ini cakap macam ini cakap ini?
Dia tidak berlawanan, tapi lihat kepada keadaan apa yang difikirkan tadi. Kerana bersalah-salahan pada fikirannya. Kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas tiga bahagian. Jadi berfikir tu dibagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, berfikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu disebut kita sebagai ulama, orang yang berilmu. Kita fikir tentang Allah, berfikir tentang Allah, kita cari dalil-dalilnya, itu jadilah menjadi ulama. Jadi ulama kita jadinya, cari dalilnya, ketahui mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifat dia, syariat, apa dalil-dalil dia, maka jadilah dia menjadi ulama. Tapi kalau fikir pada segala yang halus-halus, yang teliti-teliti, yang indah-indah daripada segala kejadian Allah dan kelebihan segala nikmatnya, maka jadi kita orang yang bersyukur. Tadi kalau fikir mengenai ilmu, cari dalil apa semua, jadi ulama kita. Tapi kalau kita berfikir tentang keindahan Allah, bagaimana halusnya, bagaimana sayangnya Allah apa semua, maka itu kita menjadi orang yang bersyukur. Dan kemudian yang ketiga, fikir pada segala amal kerana mensucikan dia daripada campur tangan riya dan takabur yang membinasakan dia. Kelakuan orang ini disebut dengan abidin. Jadi 3 jenis orang yang berfikir tu. Kalau dia fikir mengenai ibadah, kemudian dia tak nak riak dengan ibadah tu, tidak nak adanya campur tangan orang yang lain, tak ada syiriknya dalam ibadah tu, maka jadilah dia menjadi abidin, orang yang beribadah. Abid tu maknanya orang yang beribadah. Kalau abidin maknanya orang ramai yang beribadah, ya, yang menyembah. Jadi kerjanya nak beribadah saja. Tak ada riaknya, tak ada sombongnya, tak ada takaburnya. Jadi dia abidin, orang yang berfikir. Kata Fudail rahimahullah ta'ala, fikir itu adalah cermin hati. Fikir itu adalah cermin hati. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan yang mudarat. Jadi berfikir tu sama kita dengan bermuhasabah lah tu kan. Berfikir tu kita bermuhasabah diri. Dengan bermuhasabah diri di mana kita tahu ini kebaikan kita, ini kelebihan kita, ini kekurangan kita. Itu yang dia menjadi cermin daripada hati kita tadi. Ya. Jadi berfikir adalah cermin hati. Itu ingat ya. Ini dalam apa? Kalau kita dengar sahaja tapi kita tak amalkan, tak ada guna ilmu kita. Tak ada guna ilmu kita. Jadi lebih baik kita sikit ilmu tu tapi kita amalkan. Itu lebih baik. Ya. Kalau orang-orang dulu, para sahabat, dia ayat-ayat Al-Quran ni, dia pelajari satu ayat, kemudian dia tadabbur, kemudian dia amalkan. Untuk berapa lama ayat tu jadi amalkannya. Bukan diamal dengan membaca tak, tapi diamalkannya dari segi hukum-hukum dia, dari cara berfikirnya. Kemudian dia baru masuk pada ayat yang lain. Tapi kita sekarang ini macam mana nak menghafal 30 juz, tapi tak faham apa yang dihafal. Itu yang ditakuti. Ada sahabat mengatakan, aku takut katanya akan ada satu masa orang berlumba-lumba nak menghafal ayat. Berlumba-lumba nak yang menghafal tu mudah bagi dia menghafal tu. Mudah saja menghafal. Dapat sekejap dapat 10 ayat. Sekejap dapat 1 juz. Tapi susah nak mengamalkan. Tapi yang orang dulu ambil satu, amalkan. Baru tambah. Yang lebih bagus. Jadi maksud dengan hafiz tu ialah membaca, mentadabbur dan mengamalkan. Itu yang hafiz. Bukannya yang membaca je tapi tak tahu, tak faham, ya. Okey, jadi dengan berfikir tadi kita dapat melihat melihat engkau akan mendapat manfaat dan yang mudarat, ya. Engkau akan tahu kebajikan engkau akan tahu kejahatan engkau, dan engkau akan tahu apa yang manfaat dan apa yang mudarat.
Kata setengah orang arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengetahui, fikir itu ada 2 bahagian. Tadi dikatakan berfikir tu tiga macam. Sekarang ni ada dua bahagian. Yang pertama, fikir pada Tuhan. Berfikir tentang Allah. Yang kedua, berfikir tentang barang yang bergantung dengan hamba. Berfikir pada perkara yang ada kaitan dengan hamba dengan makhluk. Yang satu mengenai Allah, satu mengenai makhluk. Bagaimana ketergantungan kita kepada makhluk, bagaimana kita nak kerja, bagaimana nak buat ini, nak buat itu. Kalau umpamanya kita berdagang, kalau umpamanya customer kita menyalahkan kita kena diam saja, macam-macam lah. Karena customer tu selalu betul. Padahal kadang patutnya kita yang betul. Tapi kerana pada prinsipnya customer selalu betul. Maka kita fikir tentang yang dijadikan tu, tentang makhluk tadi, bagaimana hubungan kita dengan makhluk. Dan satu, berfikir tentang Allah. Okey. Maka adapun fikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya. Tak boleh berfikir tentang Allah tersebut di dalam Salihain. Barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khalik. Seperti khabar Al-Bukhari, datang syaitan akan seseorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa yang menjadikan begini, siapa yang menjadikan begini, hingga berkata ia, siapa yang menjadikan Tuhan engkau. Maka apabila sampai kata-kata demikian, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia, amantu billah. Begini cerita dia, ya. Kita berfikir tentang Allah. Di dalam hadis ada dinyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Kamu berfikirlah tentang yang dijadikan oleh Allah, iaitu tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru, dan jangan kamu berfikir tentang zatnya. Kalau kita fikirkan tentang zat daripada Allah ini, maka jawapannya fatuhliku, kamu akan celaka. Kamu akan binasa kalau mau kamu fikirkan tentang zat Allah. Dari apa zat Allah, siapa yang lahirkan. Kerana bila kita dah mulai memikirkan tentang Allah itu, maka syaitan akan masuk, kata dia. Syaitan akan masuk. Syaitan akan tanya, siapa ciptakan langit? Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Siapa yang ciptakan ini? Allah. Kemudian akan ada kata-kata syaitan, siapa yang menciptakan Allah tu? Jadi masuk sudah jarum syaitan tadi, menyuruh kita memikirkan siapa yang menciptakan Allah dan bagaimana terciptanya Allah. Maka itu sudah masuk jarum syaitan. Bila sudah mulai terfikir itu, langsung kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Walaupun kita sedang solat, kadang-kadang kita sedang solat macam-macam gangguan, ya. Berfikir. Ketika itulah terfikir dan kemudian sampai ada soalan, siapa yang menciptakan Tuhan engkau? Maka waktu itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dan kemudian katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tak perlu berfikir tentang Allah tu, ya. Tentang Allah yang perlu kita fikirkan tentang yang dicipta oleh Allah. Karena bila kita berfikir tentang yang dicipta oleh Allah, maka kita akan tahu bagaimana kesempurnaan Allah dan bagaimana tentang hikmahnya Allah tadi tu. Jadi itu dia, ya. Dan sabda Nabi SAW, ini dia rupanya. Okey, tafakkaru fi khalqillah, kamu berfikirlah tentang ciptaan Allah atau kejadian yang dijadikan oleh Allah. Wala tafakkaru, dan jangan kamu berfikir fillah, tentang Allah itu sendiri. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu lan tuqdiru qadrah. Kamu tak ada kuasa akan kadarnya. Kamu tak ada kuasa nak fikirkan tentang kejadian, tentang Allah tu sendiri. Jadi tak ada kemampuan otak kita nak fikirkan tentang Allah.
Maka dari itu jangan fikirkan. Karena orang kadang-kadang dia berfikir tentang Allah tu yang sampai dia jadi sesat tu. Yang giloisim kata orang kan. Ada orang giloisim. Ya. Dia berfikir, dia dekat dengan Allah, dia bertasbih dekat dengan Allah, akhirnya dia katakan Allah masuk dalam badan dia. Ada sampai berfikir macam tu. Allah tu kawan dia. Dia tak perlu lagi solat. Dialah disayangi oleh Allah. Itulah dia berfikir tentang Allah. Jadi yang boleh kita fikirkan tentang yang diciptakan oleh Allah. Ya. Okey, kemudian dan ada pun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, maka seyogianya bahwa ia fikir adakah ia atas maksiat. Maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Jadi kalau dia berfikir tentang ada ketergantungannya kepada hamba, apakah benda tu ada maksiat atau tidak. Pamannya bergantung kepada bomoh, dia sakit, pamannya bawa pada bomoh, tergantung pada bomoh, maka ada maksiat kepada diri dia, maka akhirnya disuruh kita untuk bertaubat dan beristighfar. Ya. Kalau kita fikir tentang yang ketergantungan kepada hamba. Dan ia hendaklah bertaubat dan beristighfar, atau ada ia ataupun di atas kebajikan. Pada kebajikan. Ya, kalau kebajikan hendaklah, maka hendaklah syukur dia kepada taat. Kalau berfikirkan tentang hamba, tengok pada kebajikan, bersyukurlah dia. Ada orang bagi dia itu alhamdulillah, bersyukur. Maka menjadikan dua matanya membimbing dengan titik i'tibar. Maka ia jadikan dua matanya itu boleh membimbing dia dengan titik i'tibar. I'tibar itu mengambil pengajaran. Ya. Tadi berfikir, kemudian tengok lagi dengan mata kita sendiri. Ambil i'tibar. Sentiasa mencari pengajaran. Dan lidahnya membimbingnya sentiasa dengan zikir dan istighfar, tasbih dan azkar. Jadi kalau dia dah berfikir tentang makhluk, kemudian diiringi dengan mata dia, dengan mata dia, maka dia fikirkan tentang ketaatan tadi, kemudian membimbingnya untuk mengambil pengajaran. Kalau dia lihat kejadian-kejadian di muka bumi, macam tengok sekarang ni banyak orang yang masuk hospital, ya. Tadi dengar berita tu mengenai COVID ni, memang kes COVID banyak meningkat. Kita boleh dengar juga, fikirkan kes COVID memang banyak meningkat sampai 20,000 lebih. Tetapi ada penurunan kepada orang-orang yang berada di ICU. Artinya yang masuk tu tak banyak yang masuk ICU. Jadi COVID peringkat 3 ke bawah, 4 dan 5 tak ramai lagi, sudah mulai berkurang. Jadi maknanya kalau COVID tu ada juga, banyak juga kena jangkit, tetapi untuk sampai kepada teruk tu mulai berkurang. Jadi dapatlah kita berfikir di situ, ada juga baiknya vaksin tu. Janganlah kita tolak umpamanya lah kan. Jadi kita gunakan penglihatan kita, pendengaran kita untuk memikirkan. Mikirkan tadi tu. Jadi mengambil pengajaran daripada yang kita dengar tadi. Cari pengajaran dan lidahnya terbimbing untuk dapat berzikir. Kalau dia dah berfikir ambil pengajaran, lidah pun berzikir. Lidah berzikir dan sentiasa zikir pada Allah. Kalau dia tersilap, sentiasa dia beristighfar, dan kemudian dia akan bertasbih untuk menambah, ya. Istighfar untuk terampunnya dosa, ya. Zikir supaya pikiran jangan lalai, dan kemudian tasbih untuk menambah beratnya pahala kita. Jadi kalau istighfar tu untuk dosa mana yang baik bagi kita sekarang ni, mana yang baik, istighfar kah, zikir kah, ataupun tasbih kah? Kalau macam mana kita, tengok keadaan kita lah. Kalau kita orang yang banyak dosa, lebih baik beristighfar, minta diampunkan dosa. Karena istighfar ni pun, kalau kita dah terampun dosa kita, insya-Allah kita akan dapat juga buah-buah daripada pengampunan dosa tadi. Dan kemudian bertasbih. Tasbih itu adalah untuk menambah
beratnya timbangan kita, timbangan pahala kita. Dan kemudian azkar, iaitu berfikir, ya. Demikianlah, saya rasa dah dekat saja lagi ni, sampai akhir ini sajalah, ya. Demikianlah pada sekalian anggotanya, malam dan siang berada di dalam taat kepada Tuhan. Al-Wahidul Qahar, Tuhan yang esa lagi Al-Qahar, yang memaksa, ya. Al-Qahar tu yang qahar itu maksudnya memaksa juga, tapi maksud juga yang agung dan dan berkuasalah. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat, barang yang sekuasanya. Kemudian dia fikir apa perkara sunat yang boleh dia buat ikut kemampuan. Jangan kita nak berfikir nak tambahkan ibadah kita, bangun malam, kemudian kita nak salat macam salat Rasulullah kalau salat tahajud, ayat yang dibacanya satu rakaat tu 100 ayat. Salat tahajud Rasul cuman 8 salat malamnya 3 witir, jadi 11. Tapi yang dibaca dalam 8 rakaat tu 800 ayat. Kita nak tiru je dah bengkak-bengkak kaki kita. Dah lah ayat pun dah hafal. Tapi beramal ikut kemampuan kita, ya. Ikut kemampuan. Jadi kita buat perkara yang sunat, beramal ikut sekuasanya, kerana menuntut bagi laba dan darjat daripada negeri akhirat. Kenapa kita beribadah, kenapa kita beramal? Kerana kita nakkan keuntungan di akhirat. Kemudian titik pada singkat umurnya. Mungkin tak lama lagi umur. Inilah kesempatan untuk beramal dengan tujuan untuk dapat amal akhirat. Maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui. Hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui. Kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya. Jadi dia fikir dulu, kemudian jangan sampai hilang akalnya tadi tu. Sebenarnya dia tak tahu bila hilangnya akal tu, bila dia boleh fikir dengan baik. Bila umur dia tak tahu sampai berapa umur dia, sampai bila benda tu akan nadud dalam dapat dia miliki. Kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya. Dia fikir perkara batin dia sendiri. Bagaimana yang fikir batin ni kan kita, bagaimana hati kita itu memiliki sifat-sifat yang baik. Maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan, riya, kibr. Riya, kibru tu sombong, ujub, bakhil, hasad dan dengki. Itu sifat batin, ya. Itu sifat batin. Kalau zahir tu tinggalkan keburukan, tak buat perkara yang menyalahi. Itu dengan secara zahir. Tapi kalau secara batin, hati kita tu yang kita didik, yang kita tata menjadi bersih daripada perkara-perkara yang tak baik, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian, seperti siddiq, iaitu benar, sentiasa bercakap benar, ikhlas, sabar, takut pada Allah dan harap. Jadi dia berfikir tentang bagaimana nak memperbaiki batin dia. Susah juga dengan fikir ni kan, dalamnya nampaknya ilmu dia ni. Ya, tak apa, sikit-sikit kita belajar. Okey, jadi mudah-mudahan ya, sekarang dah jam berapa dah? Jam 4.12 dah. 4.12. Cukup sampai di sana, ya. Cukup sampai di sini dulu kerana dah jam 4.12.